Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat, karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Tidak benar ya. Jadi istawa maknanya sampai 7. Itu kalau istawa to atau istawa dengan kata gandeng yang lain, misalnya istawa ila atau istawa doang. Tetapi kalau maknanya istawa ala, maka dalam bahasa Arab cuma satu maknanya, berarti di atas. Saya ulangi, istawa. Contohnya misalnya apa ya, kalau bahasa Indonesia gampangnya susah ya, bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Arab. Istawa itu maknanya bisa, misalnya istawa luruskan, bisa jadi maknanya apa? Luruskan. Atau misalnya istawa itu sempurna, fastawa sempurna. Bisa maknanya istawa ila menuju. Tapi kalau istawa ala, ada alanya, berarti artinya di atas. Tidak ada makna yang lain. Jadi mereka ingin membuat kita bingung. Mereka mengatakan istawa itu maknanya bisa 7 makna. Loh, kenapa kamu bilang istawa artinya di atas? Kita bilang enggak, itu enggak benar. Istawa itu bisa maknanya 7 kalau dia terpisah dari kata gandeng. Namun kalau dia digandengkan dengan kalimat ala, istawa ala itu maknanya cuma satu. Berarti apa? Di atas. Enggak ada makna yang lain. Cari dalam kamus apapun, istawa ala artinya apa? Di atas. Nah, kalau istawa doang nggak mungkin. Bisa artinya sempurna, bisa artinya lurus, bisa artinya yang lain. Tapi kalau istawa ala artinya di atas. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini juga bukan berarti Allah di mana-mana secara zatnya. Tetapi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Seperti Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun waktu Allah utus kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun ketakutan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian selalu. Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar dan aku senantiasa melihat apa? Kalian. Bukan berarti zat Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah senantiasa mengawasi Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Allah akan menolong mereka berdua. Wahai saudaraku Idris Ramli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dengar cakapan atau syarahan yang telah dijelaskan oleh Idris Ramli, dapati bahawa dia seorang yang pengkhianat. Dia telah menghinakan Allah, bahawa Allah adalah cakap tidak jelas, tidak dapat membezakan, tak tahu makna gapo istawa. Kamu adalah, wahai Idris Ramli, kamu pengkhianat, kamu penipu, kamu berani menipu Allah, bahawa Allah cakap tak jelas, tak tahu makna gapo istawa tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tidak merusakkan akidah umat Islam, khasnya umat Indonesia. Semoga mereka jangan iman dengan kalimah istawa yang Allah berfirman sampai 7 ayat, dan Allah memberikan penjelasan bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Juga tempat letak tapak kaki Allah luas, lebih luas daripada 7 lapisan langit dan bumi. Semuanya itu jelas sekali, tapi kamu tidak merusakkan akidah umat Islam. Kamu sendiri yang merancang untuk menghancurkan akidah umat Islam sehingga kufur dengan Al-Quran, atau kamu telah ditipu oleh musuh Islam dalam selimut dengan orientalis yang tidak merusakkan akidah kamu. Tetapi saya nampaknya kamu ini adalah sendiri yang telah merancang untuk mengkafirkan umat Islam, sehingga jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Jadi kamu nak kata macam akidah nenek moyang kamu dulu tu, Allah tu ada di mana-mana saja. Allah dalam hati kamu, Allah dalam perut kamu, Allah sebati dengan kamu. Allah tidak ada arah, tiada di atas, tiada di bawah, tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di depan, tiada di belakang. Semuanya ini adalah akidah kamu daripada nenek moyang kamu dulu itu. Sekarang akidah itu akidah orang Buddha, Hindu, Majusi dan Kristiani. Kamu menghidupkan akidah itu. Sebab itulah kamu berani menentang dengan Allah
Fitrah Allah bahwa Allah itu adalah kata bersemayam di atas aras itu adalah tak jelas. Kamu tambah sampai 15 kalimah istawa itu maknanya ada 15 makna. Kalau kamu tidak iman, lebih baik kamu keluar daripada Islam. Wahai Idrus Ramli, kamu pengkhianat. Kamu menghinakan Allah. Allah cakap tu tak jelas. Kamu menghinakan Allah. Kamu nak kata Allah tu ada dengan kamu. Bahwa ma'akum. Betul ke tak? Ya, inilah yang kamu nak. Kamu nak menafikan bahawa Allah tidak bersemayam di atas arasnya. Arasnya di atas langitnya. Allah telah memberitahu sampai 9 ayat kamu berani kufur. Kamu ingat, kamu dengan menipukan umat Islam dan menipukan Allah. Allah lebih pandai menipukan kamu. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Surah Ali Imran ayat 54. Maksudnya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya itu. Dalil membuktikan bahawa apabila kamu tipu daya Allah, Allah akan membuatkan tipu daya Allah lebih baik daripada kamu. Macam mana? Apabila kamu telah dirosak akidah kamu oleh musuh Islam dalam selimut, kamu menjadikan kelang kabut, tak tahu makna istawa tu, tak tahu makna gapo, banyak makna lah, 15 makna lah, macam-macam. Itulah tipu daya Allah. Semoga kamu jadi kufur kalau kamu menafikan satu sifat saja, istawa bersemayam tu, dengan otomatik kamu akan jadi kafir kerana Allah tidak akan rela kepada kamu. Sebab itulah Allah menipukan kamu supaya kamu itu sesat. Tengok kan? Tengok. Namun lagi pula kepada kalau iman bahawa Allah bersemayam di atas aras dia, macam mana pula terpaksalah kamu tarik Allah dari duduk kamu pula dah. Bahawa ma'akum. Betul ke tak? Inilah Allah menipukan kamu balik sehingga kamu menjadikan kufur dengan Allah. Faham tak? Idrus Ramli, kamu faham tu? Kalau kamu tidak kembali kepada iman kepada Al-Quran yang betul-betul, kamu main-main menipukan umat Islam, menipukan diri kamu sendiri. Itulah Allah telah memberi penjelasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tengok, mereka menipu, mereka tipu daya Allah. Allah akan menipukan dia balik. Semoga kamu jangan iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala membuatkan dalam kepala otak kamu itu adalah serabut. Oh, insyaAllah tak tahu makna gapo, banyak makna. Itulah Allah menipukan kamu balik sehingga kamu sesat, duduk dalam keadaan yang menentang dengan Allah dan Rasul. Akhirnya kamu akan menjadikan orang yang kafir dengan Al-Quran dan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, nampak? Inilah tipu daya Allah di atas kamu balik tu. Allah lebih baik penipu kamu balik. Tengok, Allah itu Allah firman tu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu adalah membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tengok, nampak kan? Tengok, kalau kamu tidak kembali kepada Al-Quran betul-betul, tak apalah. Saya nak ajar kamu semoga kamu faham. Semoga kamu faham bahawa istawa itu makna gapo. Idrus Ramli, saya ingin memberikan penjelasan mengikut dalil Al-Quran dan Sunnah. Semoga kamu faham dan yakin, tidak serabut dalam kepala otak kamu tu tentang makna istawa. Penjelasannya seperti berikut. Idrus Ramli, istawa boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya ialah mutlaq, yang kedua adalah muqayyid. Istawa mutlaq bermakna selepas kalimah istawa tidak ada huruf berkaitan dengannya lagi, seperti huruf jar, ila dan ala. Istawa mutlaq dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa.
Maksudnya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Di sini membuktikan bahawa istawa tidak ada huruf jar selepasnya adalah maknanya cukup umur dan sempurna akalnya. Maknanya sempurna. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Maknanya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Maknanya sempurna, cukup dan sempurna maknanya. Jelas kan? Jelas. Ini satu. Dalam bahagian yang kedua ialah muqayyid. Muqayyid bermaknanya selepas istawa tu ada 3 bahagian. Apabila istawa muqayyid dengan huruf jar, selepas istawa tu ada 3 bahagian. Yang pertama, istawa selepas istawa berkaitan atau muqayyid dengan huruf jar ila, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma stawa ilas sama. Tsumma stawa ilas sama. Maknanya al-ulu wartafa'a, maknanya tinggi dan menuju ke atas, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Saya berharap semoga Idrus Ramli faham bahagian yang kedua ini. Istawa berkaitan dengan ila, summa stawa ila sama, kemudian Allah menuju ke atas langit. Saya harap anda faham insyaAllah. Yang kedua, istawa muqayyid atau selepas istawa adalah sambungan dengan ala, sambungan dengan huruf jar ala. Bukti menunjukkan bahawa maknanya adalah bersemayam. Dalil membuktikan bahawa apabila istawa muqayyid dengan ala, bermaknanya istawa selepas istawa sambungannya dengan ala, maknanya bersemayam, duduk, istiqrar maknanya. Dalil membuktikan bermaknanya istawa maknanya bersemayam dan duduk apabila selepas istawa ada huruf jar muqayyid dengan huruf jar. Dalil daripada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali kepada kita, seperti mana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma dhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Maksudnya, dan yang menciptakan semua yang berpasangan-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Di sini jelas istawa, duduk, litastawu, untuk kamu duduk, ala zuhurihi, di atas punggung binatang itu. Tengok kan? Idza stawaitum, apabila kamu sudah duduk di atasnya, maka katakanlah syukurlah kamu kepada Allah. Saya rasa Idrus Ramli akan faham di sini insyaAllah. Saya harap kamu
faham ni, ini dari Quran dan Sunnah, bukan dalil daripada ulama kamu yang karut, yang cuba mengkhianati Allah dan Rasul. Dia kata istawa kat kau makna gapo, kamu khianat. Ini istawa dalam Al-Quran. Ini dalam bab muqayyid, dalam dalil yang kedua, dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 dan 13. Kita terus lagi kepada dalil yang ketiga daripada Al-Quran. Istawa maknanya duduk dan bersemayam. Dalam surah Al-Fatah ayat 29. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaghlaza fastawa ala suqih. Maksudnya, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tegak duduk lurus di atas pokoknya. Ini dalil dalam Al-Quran. Dalil yang keempat. Istawa maknanya tegak duduk di atas pokoknya. Kita terus lagi kepada dalil Al-Quran yang kelima, menunjukkan bahawa apabila istawa muqayyid dengan ala, maknanya duduk, seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Maksudnya, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucaplah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Fa'idha stawaita, apabila kamu telah duduk di atas bahtera, di atas kapal, duduk di atas kapal, bersemayam di atas kapal. Ini jelas. Sesiapa yang menafi bahawa dia tidak tahu makna istawa, makna gapa maknanya, dia jadi kafir kerana dia telah menentang dengan Allah. Jelas Allah kata istawa maknanya duduk, bersemayam. Fa'idha stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, maka apabila kamu telah duduk bersemayam dan siapa yang bersama dengan kamu di atas bahtera atau kapal itu, maknanya di sini menunjukkan jelas bahawa istawa maknanya duduk, bukan pergi duduk di atas kapal sana apabila kapal keluar dia jatuh dalam air, bukan. Istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, syukurlah kamu kepada Allah. Bermaknanya istawa semua. 5-6 dalil itu menunjukkan bahawa istawa maknanya duduk di atas, bukan duduk di atas, di atas tinggalkan bukit, tinggalkan punggung binatang, tinggalkan kapal, duduk di atas sana tu, bukan. Ingat tu, nanti gunungan musuh Islam yang khianat, dan dia kata istawa ala tu maknanya Allah tu di atas lagi. Semua pada kata macam tu pada mereka telah sesat. Allah tidak kata aku bersemayam di atas aras, sebenarnya di atasnya tinggal aras, bukan. Siapa yang kata macam tu hukumnya hampir jadi kafir tu, kerana kamu telah menentang dengan Allah. Allah menggunakan bahasa yang amat jelas sekali. Summastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam duduk di atas singgasananya, bukan duduk di atas tinggalkan arasnya, tinggalkan singgasananya. Tak. Siapa yang fitnahkan Allah seperti itu bermakna mereka telah memfitnahkan Allah bahawa Allah menciptakan aras itu adalah tidak bersemayam atasnya, lepas tu tinggal aras. Jadi Allah itu membazir. Yang kata berarti itu bahawa Allah itu bukan bersemayam di atas aras, mereka itu adalah gunungan yang saudara dengan syaitan, kerana Allah tidak membazir. Allah menciptakan aras itu untuk bersemayam, kerana Allah memberi penjelasan sampai 7 ayat. Summastawa alal arsh. Kita terus pergi kepada dalil dalam Al-Quran membuktikan bahawa istawa ala maknanya bersemayam atau duduk. Duduk di atas apa? Duduk di atas apa? Duduk di atas singgasananya. Gunungan yang khianat dia kata kalau Allah duduk, itu sifat manusia.
Kamu khianat. Duduk kamu tu sama dengan Allah ke? Mana dalil Allah kata aku duduk sama dengan kamu? Kamu khianat. Kalau macam tu, sebab apa kamu tidak kamu duduk bilang qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah diri yang sendirinya. Diri itu kamu boleh iman. Kalau duduk tak boleh iman ke? Allah duduk sebagai kamu. Mana dalil Allah bagi? Kalau tiada dalil hukumnya kamu khianat. Kamu juga menyesatkan umat Islam. Bilangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan anak murid dia Idrus Ramli ni, kalau kamu berserabut seperti mereka tu, saya akan balas dengan orang yang Arab yang sesat lagi, ramai lagi yang sesat tu. Dia kata kalau duduk tu mana dia kata sifat manusia, sifat makhluk. Lepas kamu tu kata Allah ada tu, kamu pun ada juga kan? Kamu khianat. Iman buat apa? Bapak kamu tu bilang sifat 20. Kamu kata Allah ada, kamu pun ada juga. Tidak ada sifat makhluk kan? Bapak tak kata macam tu. Sama juga Allah bersemayam di atas aras, kamu kata itu Allah kalau duduk tu macam makhluk. Itu sifat makhluk, tak boleh kata Allah dah duduk. Kalau macam tu bapak kamu iman Allah tu adalah lihat, kamu boleh lihat juga, bodoh. Dan kamu kata Allah tu adalah ada kuasa, kamu ada kuasa juga, bodoh. Dan kamu duk kata Allah itu adalah dengar, kamu pun dengar juga, bapak kamu iman. Bapak tak kata sifat dengar dan sifat makhluk. Kamu cuba mengkhianati Allah, menipukan umat Islam. Sehingga jangan iman ikut Allah. Ramai orang Arab saya akan balas dengan mereka yang jahat ni. Mereka tak fahaman mereka menentang dengan jalan Al-Quran dan Sunnah, akan menjumus mereka ni akan jadi kafir. Kalau kamu kata jalasa tu, bahasa Arab kata jalasa, bahasa Malaysia kata duduk atau bersemayam. Dia kata kalau macam tu sifat manusia, sifat makhluk. Allah beritahu kamu bila mana dalil. Kalau tiada dalil, kamu mesti kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak akan jadi kafir. Kamu berubah ya Allah dengan makhluk. Dalam pada itu kamu telah kufur dengan Allah, telah memberi penjelasan yang jelas bahawa aku tidak sama dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Kamu fitnah bahawa Allah itu sama dengan kamu. Allah Ta'ala bersemayam seperti kamu. Tapi bapak kamu berkata Allah dengar, kamu pun dengar juga. Tak kata sama. Bayang sungguh jahat, khianat. Kamu kata Allah cakap, kamu pun cakap juga. Bapak tak kata sama. Kamu kata Allah itu adalah mempunyai sifat iradah, kehendak. Kamu pun kehendak juga. Bapak tak kata sama. Lepas tu kamu tipu Allah, tipu Rasul, tipu umat Islam. Kamu kata sifat Allah yang keempat tu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan benda yang baru. Apabila Allah kata aku bersemayam di atas aras, kamu kata tak sama dengan makhluk ada. Kamu khianat, jahat. Kamu menipu dengan umat Islam. Ibu bapa aku, datuk nenek moyang aku sesat kerana akidah sifat 20. Kamu telah menyesatkan umat Islam di dunia. Ingat, masuk dalam penjahat dalam masalah ini adalah Idrus Ramli. Kamu ingat, mesti kembali ke pangkal jalan sebelum kamu mati. Dengan seterusnya menunjukkan bahawa apabila istawa, selepas istawa muqayyid bi'ala, huruf jar ala bermakna bersemayam dan duduk. Dalilnya tambah lagi seperti berikut. Yang ke-6 dalam surah Al-A'raf ayat 54. Istawa bersemayam dan duduk kerana selepas istawa muqayyid dengan ala. Al-arsh atas aras. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas aras. Ini sudah jelas. Apabila istawa muqayyid dengan ala, maknanya bersemayam. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam dalil yang ke-7 ini ialah summastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Ya, Allah telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali. Apabila istawa muqayyid dengan ala, maknanya bersemayam dan duduk di atas singgasananya. Seperti mana firman Allah dalam surah Yunus ayat nombor 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa
'alal arsh. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Bersemayam di atas aras jelas sekali macam mana Idrus Ramli dia kata tak tahu makna gapo. Kamu khianat, kamu cuba mengelirukan umat Islam. Kamu cuba membawakan umat Islam jadi kufur dengan sifat Allah bersemayam. Jelas sekali Allah telah memberikan penjelasan. Apabila selepas istawa muqayyid dengan ala maknanya duduk dan bersemayam. Jelas kan? Bersemayam atas apa? Allah beritahu lagi bahawa bersemayam di atas apa? Atas singgasananya, arasnya. Jelas sekali macam tu kamu boleh menafi. Kamu boleh mengelentungkan umat Islam. Kamu pengkhianat. Wahai Idrus Ramli, kamu mesti kembali ke pangkal jalan sebelum mati. Dalil yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahawa dia bersemayam di atas arasnya, duduk di atas arasnya. Apabila selepas istawa ada huruf jar ala maknanya duduk dan bersemayam. Selepas itu yang jelas lagi adalah alal arsh, di atas singgasana Allah, di atas aras Allah. Bagaimana Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Ar-Ruh ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsh. Maksudnya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Jelas. Ini sudah jelas sekali. Allah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas singgasananya. Aras itu adalah singgasana Allah. Tidak istilah mana duduk di atas singgasana dia. Kamu fitnah Allah pula kalau duduk tu sifat makhluk pula dah. Kalau Allah kamu kata Allah diri qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah telah diri dengan sendirinya, kamu boleh iman. Yang duduk tak boleh iman. Kamu khianat, kamu penjahat, kamu telah merusakkan akidah umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Kamu mesti ingat, kamu taubat dan Allah tidak akan terima. Wahai Idrus Ramli, aku memberikan peringatan kepada kamu adalah kerana kamu saudaraku dalam Islam. Ya Idrus Ramli Indonesia, mesti ingat, kembali segera kepada iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Bukan iman kepada 20 sifat yang lain kamu pilih, yang itu tak boleh. Ini satu jerayah dalam Islam. Dalil bahawa Allah bersemayam di atas arasnya yang ke-10 dalam surah Taha ayat nombor 5. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maksudnya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Mengapa bersemayam? Kerana alal arsh, di atas singgasana Allah. Istawa, duduk, bersemayam. Jelas, sesiapa yang menafi satu sifat Allah hukum menjadi kafir. Dalil yang ke-11 menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Apabila istawa muqayyid dengan ala, selepas istawa ada ala, lebih jelas lagi alal arsh, di atas singgasana Allah, menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Maksudnya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Untuk memberikan penjelasan, golongan yang cuba mengkafirkan umat Islam, dia fitnah, dia kata jangan iman Allah itu bersemayam di atas aras atau duduk di atas aras. Kalau duduk macam makhluk, kamu cuma menghinakan Allah. Kamu sendiri Allah menciptakan kamu. Kamu boleh berdiri dan kamu boleh duduk. Buaya boleh berdiri dan boleh berenang dan boleh turun dan boleh naik dan boleh duduk. Allah sendiri menciptakan kamu. Kamu kata Allah tu tak boleh duduk. Kalau duduk macam manusia,
Kemungkinan Allah sendiri telah memberikan penjelasan sekarang sampai 11 dalil bahwa dia bersemayam di atas singgasananya, dia duduk di atas arasnya singgasananya. Kamu kata itu sifat makhluk, bukan sifat manusia. Kemungkinan mana dalil lagi? Kalau tiada dalil, kamu mesti kembali segera. Kalau tidak, sepatutnya kamu ini patut dipancung, bunuh, tak boleh simpan di atas muka bumi, kerana kamu perusak ajaran umat Islam di seluruh dunia. Khasnya wahai Idrus Ramli, kamu cuba mengelintungkan umat Islam, khasnya umat Indonesia, kata tak tahu makna gapo, banyak makna dia, banyak sekali, tak tahu makna gapo. Kamu nak mengelintungkan, kamu nak mengelirukan umat Islam sebagai jalan iman. Apabila tak iman, hukum menjadi apa? Jadi kafir. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh jawaban Al-Quran dan kamu kufur separuh jawaban Al-Quran? Apakah balasan? Allah akan membalas kamu di dunia, akan menghinakan kamu di dunia, dan Allah membagikan kamu kepada hari akhirat. Allah akan mengazabkan kamu asyaddul 'azab, dan Allah tidak akan lupa dan tidak lalai dengan apa yang kamu telah lakukan. Ini satu amaran daripada Allah yang amat berat sekali. Kamu mesti ingat, kembali ke pangkal jalan iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tinggalkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang iman sifat 20. Kamu mesti iman semua sifat. Kalau tidak, kamu akan masuk dalam ayat ni, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat 85. Dalil yang ke-12, istawa apabila muqayyid bermakna istawa, selepas istawa ada huruf jar ala, muqayyid dengan huruf ala lebih jelas lagi, alal arsh, di atas singgasana Allah, di atas arasy Allah. Bermaknanya istawa maknanya duduk atau bersemayam di atas singgasananya. Bukan Allah menciptakan singgasananya 8 orang malaikat menjunjung sia-sia, tidak. Siapa yang kata seperti itu adalah mereka telah memfitnah Allah, dan mereka kata Allah menciptakan aras 8 orang malaikat menjunjung sia-sia Allah kalau dia tidak bersemayam di atasnya. Ini masuk dalam ayat Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila zalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maksudnya, kami tidak menciptakan langit dan bumi sia-sia. Yang seperti itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir adalah tempat mereka di neraka. Beliau membuktikan, beliau yang ke-12 membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy dalam surah As-Sajdah ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Sudah jelas. Sesiapa yang menafi atau dia cuba merusakkan akidah umat Islam seperti mana Idrus Ramli, dia cuba mengelintungkan umat Indonesia, dia kata tak tahu makna gapo istawa tu, banyak sangat dia kata. Inilah satu fitnah akhir zaman. Inilah yang Rasulullah telah memberikan penjelasan bahawa umatku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 golongan yang masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, golongan yang masuk surga golongan yang mana? Rasulullah jawab, golongan yang macam aku dan sahabatku sedang melaksanakannya sekarang. Tengok, adakah Rasulullah menafikan bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras, sedangkan Rasulullah terima ayat, terima Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah? Adakah Rasulullah menafi? Tak tahu makna gapo? Ya Idrus Ramli, kamu mesti sedar dan bangun daripada kesesatan kamu. Dalil yang ke-13, apabila istawa muqayyid dengan ana, maknanya selepas istawa ada huruf jar ana, lebih jelas lagi alal arsy, di atas singgasana Allah. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil
ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Suratul Hadid ayat nombor 4. Maksudnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Idrus Ramli cuba membawakan fitnah. Dia kata kalau iman bahawa Allah itu adalah bersemayam di atas aras, jadi macam mana pula Allah kata wahwa ma'akum aina ma kuntum, dia dengan kamu di mana kamu berada. Sebenarnya dia nak kelintang, dia nak bohong umat Islam, dia nak bohong Allah, bohong Rasul, bohong khulafa, sahabat, bohong umat Islam. Dia kata kalau iman Allah bersemayam di atas aras, apa Allah kata wahwa ma'akum aina ma kuntum, apa Allah kata wahwa ma'akum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Di sini saya ingin memberikan penjelasan yang ringkas kerana tajuk ini panjang ni. Wahwa ma'akum, Allah Subhanahu wa ta'ala kata wahwa ma'akum, dia bersama kamu. Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum, aku mari duduk dengan kamu. Allah tak kata macam tu. Allah kata wahwa ma'akum, dia bersama kamu. Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Allah tidak kata aku mari duduk dengan kamu juga. Kalau macam tu macam mana? Wahwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Sama macam mana? Allah memberi penjelasan, wallahu bima ta'maluna basira. Allah lihat kamu semua, apa yang kamu lakukan Allah akan lihat semua. Nampak kan? Wahwa ma'akum itu maknanya wahwa ma'akum aina ma kuntum, kerana Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Dan juga adakah wahai Idrus Ramli, kalau kamu nak kata Allah terus bersama dengan kamu ada siapkan aras itu Allah ke? Ada ke tak? Cuba jawab. Kalau Allah bersama kamu, Allah semua sama dengan semua makhluk. Jadi Allah tu ada berapa orang? Idrus Ramli, inilah menunjukkan bahawa kamu mesti faham betul-betul dengan ayat Quran dan Sunnah. Jangan duk main ikut musuh Islam semenjak 1000 tahun dan lampau menipukan kamu. Semoga kamu iman surah 20 sebalan dengan iman. Itu bagi manusia. Di situ sudah cukup kamu telah menjadikan pengkhianat dan sudah kuat daripada agama Islam tu. Kerana kamu iman separuh, tidak iman separuh. Dalil yang lain membuktikan bahawa apabila Allah kata wahwa ma'akum, itu bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan kamu seperti mana Allah kata summastawa alal arsy. Tak sama. Summastawa alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas singgasananya. Tengok jelas kan? Jelas. Apabila Allah kata wahwa ma'akum, seperti mana dalil yang lain, sampai dalil yang lain dari Al-Quran. Seperti mana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah telah menyuruh Musa dan Harun pergi dakwah Fir'aun. Musa dan Harun merasa takut. Allah kata wala takhafa, wahai Musa dan Harun, kamu berdua jangan kamu takut. Wala takhafa innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua ni, bersama. Apa dia? Asma'u wa ara, aku dengar kamu dan aku lihat kamu. Maknanya dengan kamu itu aku dengar dan aku lihat kamu. Bukan Allah mari duduk dengan Musa dan Harun, kerana Allah sendiri tidak kata wa huwa istawa ma'akuma asma' wa ara. Allah tidak kata aku bersemayam dengan kamu berdua, aku dengar dan aku lihat. Tidak. Ini jelas. Saya rasa insyaAllah saudaraku Idrus Ramli akan jelas dan faham insyaAllah. Sekarang kita terus kepada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa istawa maknanya duduk dan bersemayam.
Dalilnya seperti berikut. Dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawa maknanya adalah duduk dan bersemayam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Dzulhulaifah untuk di miqat Dzulhulaifah untuk menunaikan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asbaha bi Dzulhulaifah raqiba rahilatahu hatta istawa 'alal baida. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya, maka ketika pagi Rasulullah berada di Dzulhulaifah, di miqat Dzulhulaifah, Rasulullah telah naik untanya hingga duduk di atas untanya. Nama untanya nama Baida. Fa'asbaha bi Dzulhulaifah raqiba rahilatahu hatta istawa 'alal baida. Rasulullah pada pagi Rasulullah naik di Dzulhulaifah. Rasulullah telah naik kenderaannya ialah hatta hingga duduk di atas Baida adalah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan jelas bahawa istawa 'alal baida, duduk di atas Baida, maknanya Baida nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas bahawa istawa maknanya duduk 'alal Baida. Ini hadis yang pertama. Dalil yang kedua menunjukkan bahawa istawa maknanya duduk bersemayam. Wa fi lafzin li Muslim qalat imra'atun min khas'ani ya Rasulullah inna abi syikhun kabirun alaihi faridatullah fil hajj wa huwa la yastati' an yastawiya ala zahri ba'irihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahajji anhu. Ini daripada kitab Mughni Ibnu Qudamah dalam bab haji. Maksudnya, ada seorang wanita daripada Bani Khas'ani telah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya dia sudah tua sangat dan dia telah masuk dalam wajib untuk menunaikan haji, tetapi dia tak mampu untuk duduk di atas punggung untanya. Maka Rasulullah pun memberi penjelasan kepada dia, fahajji anhu, maka kamu buatlah haji untuknya. Ini jelas bahawa la yastati' ay yastawiya ala zahri ba'irihi, dia tak mampu duduk bersemayam di atas punggung untanya. Rasulullah jawab, Rasulullah memberi penjelasan kepada perempuan tadi, maka hendaklah kamu menunaikan haji untuknya. Ini jelas. Ini dalam hadis Rasulullah, istawa maknanya duduk dan bersemayam di atas punggung untanya. Dalil yang ketiga, istawa apabila muqayyid dengan ala maknanya duduk dan bersemayam. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafahu ala dabatihi falamma istawa 'alaiha kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan wa hamidallahu thalathan wa sabbahallahu thalathan. Hadis Musnad Ahmad. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendudukinya di belakang Rasulullah di atas unta Rasulullah. Apabila Rasulullah telah duduk di atas punggung untanya, Rasulullah telah bersabda takbir 3 kali dan tahmid 3 kali dan tasbih 3 kali. Falamma istawa 'alaiha, apabila Rasulullah telah duduk di atas punggungnya unta Rasulullah itu, Rasulullah telah takbir 3 kali dan tahmid 3 kali dan tasbih 3 kali. Istawa 'alaiha, duduk di atas punggung untanya. Tengok, ini dalil jelas daripada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya bawa semua ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada saudara saya Idrus Ramli. Kamu mesti taubat dan kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, kamu akan fitnah Allah. Kamu akan fitnah Allah bahawa Allah menciptakan aras itu sia-sia, sedangkan Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras dia itu adalah sampai 8 orang malaikat menjunjung, bukan main-main tu. Tidak cukup dengan Allah bagi tahu bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa aras dia singgah sana dia itu 8 orang malaikat. Dalilnya seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Maksudnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Allah menciptakan aras itu sampai 8 orang malaikat menjunjung. Allah kata, aku bersemayam di atas arasku, aku duduk di atas arasku. Kamu fitnah Allah pula lah. Kata Allah, tak duduk di atas aras, lu di atas lagi tinggal aras. Bermaknanya kamu telah memfitnahkan Allah bahawa Allah menciptakan aras maha besar sampai 8 orang. Allah kata, aku bersemayam di atas aras, kamu kata dok. Bermaknanya kamu telah memfitnahkan Allah bahawa Allah itu mubazir. Allah sendiri telah memberi penjelasan bahawa sesiapa yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Fatimah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya golongan yang mubazir adalah saudara dengan syaitan, maka adalah syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Kalau kamu kata Allah menciptakan aras, Allah kata aku bersemayam di atas aras, kamu kata dok. Jadi Allah itu menciptakan aras yang besar 8 orang malaikat yang mubazir ke? Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa siapa mubazir saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Ingat tu, tidak cukup kamu memfitnahkan Allah bahawa Allah menciptakan aras 8 orang malaikat menjunjung. Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Dalam pada itu Allah telah memberi penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Allah kata, aku bersemayam di atas arasku. Kamu fitnah Allah bahawa Allah itu dia tidak bersemayam di atas arasnya. Kalau semayam bersemayam di atas dia macam kamu khianat. Kamu fitnah Allah bahawa Allah itu menciptakan aras dan tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Itu sia-sia, batilah, tak ada guna. Mereka ini adalah mereka yang kafir. Bayangnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Surah As-Sad ayat 27. Maksudnya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya batila, sia-sia, tak berguna tidak. Yang sangka seperti itu adalah golongan yang kafir, maka kecelakaanlah mereka yang kafir. Tempat mereka adalah di neraka. Ingat tu, wahai Idrus Ramli, ingat, mereka yang fitnah Allah bahawa Allah menciptakan aras sampai 8 orang malaikat menjunjung di atas kepala mereka, dan Allah memberi penjelasan bahawa tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 lapisan langit dan bumi. Lepas tu kamu kata dok, Allah tak bersemayam di atasnya. Jadi kamu fitnah Allah menciptakan sesuatu sia-sia ke, batila ke? Mereka yang memfitnahkan Allah seperti itu adalah golongan yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah mereka yang memfitnahkan Allah bahawa Allah menciptakan semua makhluk langit dan bumi semua ni tak guna. Mereka itu adalah siapa? Zalika dzannul ladzina kafaru. Itu sangkaan golongan yang kafir. Maka celakalah bagi mereka yang kafir, kedudukan mereka di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.